Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan bahagian ketiga persamaan linear. Okey, untuk buku teks matematik kamu boleh rujuk buku teks muka surat 127. Okey, untuk bahagian ketiga ni kita nak menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, seperti mana yang kamu tahu sebelum ni, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni maksud dia hanya melibatkan satu pemboleh ubah sahaja, yang mana persamaan linear tersebut hanya melibatkan satu jenis huruf sahaja. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan menyelesaikan persamaan linear? Okay, maksudnya adalah kita mencari nilai huruf, kita mencari nilai pemboleh ubah tersebut. Okey, ada tiga cara untuk kita selesaikan persamaan linear. Okey, jadi saya nak fokuskan kepada kaedah cuba jaya dan kaedah pematah balikan. Baik, kita cuba kaedah cuba jaya. Okey, apa maksud kaedah cuba jaya? Okey, kaedah cuba jaya ni maksud dia kita teka nilai. Kita cuba dan kalau berjaya maka itulah nilai dia. Kita cuba, jika tidak berjaya maka itu bukan nilai dia dan kita kena cuba teka nilai lain lagi. Okey, kita bagi satu contoh. Okey, dalam kaedah cuba jaya, nilai pemboleh ubah diganti dengan mana-mana nilai sehingga jawapan kiri dan kanan sama. Okey, apa maksud dia? Okey, kita tengok satu contoh soalan. Okey, dia minta kita selesaikan 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey, ni maksud dia minta kita cari apakah nilai pemboleh ubah bagi x tu. Okey, macam mana cara dia? Okey, kita dah tahu pemboleh ubah dia adalah x, kita kena teka nilai. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu ini adalah kiri. Okey, dan yang ini adalah kanan. Okay, yang mana dia dipisahkan oleh tanda sama dengan. Okay, apa tugas kita? Okay, untuk kaedah cuba jaya ni kita kena teka nilai x supaya kiri dan kanan akan jadi sama. Okay, macam mana nak teka? Okay, kita teka dulu x sama dengan 1. Okay, jadi kita gantikan x ni sama dengan 1. Sebelum ni dalam bab 5 kamu dah pernah belajar macam mana cara nak gantikan nilai dalam persamaan. Okay, cara dia x tu kita gantikan dengan 1. Bila kita ganti kita kena letak kurungan. Okay, dan 2x ni 2x ni sebenarnya berasal daripada 2 darab dengan x. Disebabkan x kita dah ganti dengan 1, maka kita kena buat 2 darab 1. Okey, sebab itulah jadi macam itulah. Okey, jadi 2 darab 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey, jadi sekarang sama tak kiri dan kanan? Kiri dan kanan tidak sama kerana belah kiri 3, belah kanan 7. Jadi tak sama. Maka bila tak sama, kita kena teka lagi nilai yang lain. Okey, kita cuba nilai 2. Okey, x sama dengan 2. Maka kita gantikan x ni dengan 2 dan apabila kita kira kita dapat 5. Maka masih lagi tak sama dengan kanan. Kita kena teka lagi. Okey, kita cuba teka x sama dengan 3. Okey, jadi 2 darab dengan 3 tambah 1. Okey, belah kiri kita dapat 7, belah kanan pun kita dapat 7. Maka kiri dan kanan adalah sama. Jadi sekarang ni kita boleh buat kesimpulan bahawa nilai x adalah 3. Okey, maka kat sini kita dapat bahawa x sama dengan 3. Okey, yang seterusnya kaedah pematah balikan. Okey, kaedah pematah balikan ni kalau senang nak faham, saya namakan dia sebagai kaedah pindah. Okey, apa yang perlu dipindah? Okey, kita tengok dahulu. Okey, dalam kaedah ini kita pindahkan nombor dari kiri ke kanan mengikut tata cara yang betul sehingga hanya tinggal pemboleh ubah sahaja di sebelah kiri. Okey, apakah yang perlu dipindahkan? Okey, tata cara dia adalah kalau kita jumpa simbol tambah
apabila kita pindahkan ke kanan, maka kita perlu tukar jadi tolak. Okey, apabila simbol tolak kita nak pindahkan dia ke kanan, kita kena tukar dia jadi tambah, maknanya berlawanan. Okey, kalau asalnya bahagi, apabila kita nak pindahkan ke kanan, okey, maka bahagi lawan dia kita akan jadi darab. Okey, kalau darab pula kita nak pindahkan ke kanan, maka dia akan jadi bahagi. Jadi keempat-empat perkara ni kamu kena ingatlah. Okay, senang nak ingat adalah berlawanan. Bila kita pindah je, kita tukar simbol dia. Okay, macam mana kaedah pematah balikkan ni? Okay, sebagai contoh, X tambah 5 sama dengan 7. Okay, ingat kita nak cari nilai X. Apakah sebenarnya nilai X? Okay, pematah balikkan ni maksud dia kita pindahkan semua. Okay, sebelum ni awak dah tahu ini adalah kiri dan belah sini adalah kanan. Okay, jadi sekarang ni kita pindahkan semua dari kiri ni kita pergi ke kanan. Biar yang tinggal hanya huruf sahaja. Okay, kita tengok operasi apa tu? Tambah 5. Okey, tambah bila pindah dia akan jadi tolak. Okey, jadi X sama dengan yang asal tadi 7 kan. Okey, 7 kita tinggal salin balik sahaja. Sebab itu memang dah betul, tempat dia memang dah berada di belah kanan. Okey, orang yang baru tadi adalah tambah 5. Bila pindah ke kanan dia kena duduk belakang. Jadi tolak 5. Kita jangan letak tolak 5 kat depan, tak boleh. Sebabnya dah depan tu dah ada 7. Okey, jadi 7 tolak 5, maka X kita dapat 7 tolak 5 kita dapat 2. Maka dapatlah nilai X adalah 2. Okey, baik, seterusnya A tolak 2 sama dengan 6. Okay, A tolak 2 sama dengan 6. Jadi macam mana kita nak cari nilai A? Okay, jadi kita nak cari nilai A macam biasa, kita pindahkan semua apa-apa sahaja di bahagian kiri, kita pindahkan ke kanan. Okay, jadi tolak bila pindah maka akan jadi tambah. Ini 6 asal, dia memang kat situ, biarkanlah, tak ada masalah sebab dia memang dah berada di belah kanan je. Okey, tolak bila pindah maka dia akan jadi tambah 2. Maka apakah nilai A sekarang? Okey, A sama dengan 6 tambah 2, kita dapat 8. Okey, soalan yang seterusnya, K per 4 sama dengan 3. Okey, sebelum tu, seperti mana yang kamu tahu sebelum ni sekolah rendah kan, per ni membawa maksud bahagi. Jadi ni adalah operasi bahagi. Okey, sebelum tadi kita dah tahu kalau bahagi, kalau dia pindah maka kita akan tukar dia jadi darab. Okey, jadi sekarang macam mana nak cari nilai K? Okay, K sama dengan huruf kita tak perlu pindah, tinggalkan dia. Yang kita kena pindah adalah semua nombor kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, yang asal 3 ni memang dah ada belah kanan. Salin balik sahaja. Bahagi 4. Bila pindah dia akan jadi darab. Jadi dia jadi darab 4. Jadi apakah nilai K sekarang? Maka K sama dengan 3 darab 4, kita dapat 12. Okey, ni bahagilah. Okey, seterusnya 4P sama dengan 8. Dia nak suruh kita cari nilai P. Apakah nilai P? Ni dia bagi 4P, kita nak P je, kita tak nak 4 tu. Jadi bila kita tak nak, kita kena alih semua ke sebelah kanan. Okey, seperti mana yang kamu tahu, 4P ni sebenarnya berasal daripada 4 darab P. Tu asal dia. Yang ni kita belajar ungkapan algebra bab 5. Okey, jadi 4 darab P sama dengan 8. Okey, ada pelajar yang mahir 4P sama dengan 8, maka P 8 bahagi 4. Yang mahir tak ada masalah, boleh teruskan. Tapi saya tunjuk ni supaya kamu faham macam mana jadinya 4 darab P ni. Okey, jadi 4 darab P sama dengan 8, kita nak P sahaja. Maka
P sama dengan, siapa yang kita kena pindah? Okay, yang kita kena pindah adalah ni. 4 ni kita pindah. Dia operasi darab, maka bila pindah, maka dia akan jadi bahagi. Okay, jadi 8 memang asal tempat dia 8. Okay, didarab dengan 4 tadi, bila dipindah, dia akan jadi bahagi 4. Okay, 8 bahagi 4, maka kita dapat nilai P 2.